الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موافق كل أمر وأنت علام الغيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم ومفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dari sebarang sifat kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang menghendaki mempertemukan kita lagi pada pagi ini. Alhamdulillah di dalam majlis ilmu. Diharapkan para hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah, diberi kesihatan, keafiatan yang baik. Sama-sama kita menghadirkan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah membukakan segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang sempurna serta taufik untuk beramal dengan segala ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, sambungan kitab Misbahul Munir, buku apa? 47. Saya mula-mula masuk tadi saya confuse. Nak salah masuk tempat. Ngongek. Macam kat pasar ni. InsyaAllah kita tengah segar dah. Tunggu sekejap lagi kita tengok siapa tidur. Kesal apa tadi 47? Perenggan kedua. Ya? Salah? Ada problem. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan dalil atas satu Tuhan. Anu ni kata. Dan dalil yakni bukti yang menunjukkan atas satu Tuhan dan tidak berbilang-bilang itu ialah ini dalil yang menunjukkan dalil makna bukti yang menunjukkan di atas pegangan dan kepercayaan kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu matikan handphone, tutup ke apa ke. Dalil yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib bersifat dengan ketunggalan. Kita faham dah maksud ketunggalan. Ketunggalan Allah terbahagi kepada 3 maksud. Yang pertamanya ketunggalan pada zat, ketunggalan pada sifat, ketunggalan pada perbuatan. Maka wajiblah kita memahami masalah ni betul-betul supaya kita tidak terjatuh di dalam golongan orang yang menyengutukan, mensyirikkan Allah pada salah satu daripada 3 perkara tadi. Kerana barang siapa yang terjatuh kepada salah satu daripada 3 perkara itu, contohnya mensyirikkan zat Allah ataupun mensyirikkan sifat Allah
ataupun mensyirikkan perbuatan Allah, maka akibat daripada itu merosakkan akidahnya, jadi murtad, wal a'yadzu billah min dzalik. Sebab tu kena faham betul-betul, faham betul-betul. Kita belajar ni tujuan ni supaya kita dapat ambil manfaat. Bila kita dah faham begitu, maka mudah-mudahan terjaga akidah kita. Jadi kita belajar tauhid, tujuannya nak jaga akidah. Kalau kita belajar bab solat, sebab nak jaga solat, jaga solat daripada terbatal solat. Jadi kita belajar bab solat, jadi kita tahu pantang larang. Kalau buat begini, solat batal. Kalau kita belajar tajwid, nak menjaga diri daripada bacaannya salah. Kalau baca gini salah. Kalau belajar akidah, nak tahu kalau beriktikad begitu salah akidah, boleh jadikan kafir, wal a'yadzu billah. Baik, apa hukum mengetahui dalil ni? Hukumnya wajib, mesti setiap orang yang beriman bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan satu ketunggalan, tidak berbilang-bilang, mesti tahu bukti, kerana nak menghukumkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan satu bukan suatu perkara yang mudah. Kerana Allah Ta'ala ni bukan suatu perkara yang boleh dilihat dengan mata kepala kita. Contoh, kalau orang tanya saya ada berapa buah kereta? Satu. Dia tengok tunjuk tu, satu je tu. Tapi kalau Allah dikatakan satu, mana bukti? Mana bukti? Selama ni kita beriktikad Allah tu satu, mana dalil? Mana bukti? Selama ni puluh tahun kita yakin, kita percaya, kita beriman Allah itu satu. Mana dalil ni? Mana bukti? Kalau rumah ke apa kita boleh tunjuk? Rumah satu, kereta satu, bini satu, dia tunjuk. Laki satu, memang laki yang satu. Jangan marah. Itu contoh. Nampak tak? Boleh tunjuk. Tapi kalau kita nak beriktikad Allah itu satu, mana bukti? Pernah tengok? Pernah jumpa? Pernah sentuh? Dah macam mana? Mana bukti? Mana dalil? Mak cakap, ayah cakap, nenek cakap, ustaz cakap. Ustaz juga yang kena. Tapi ustaz cakap nak tunjuk dalil. Kalau dengar mak cakap, nenek cakap tu tak ada dalil. Tak apa. Akidah untuk budak-budak tak apa macam tu. Taklid, ikut nenek, ikut mak, ikut ayah tak apa. Peringkat budak-budak. Tapi kita ni dah nak masuk dalam lubang dah kita. Sungguh. Jadi jangan pakai waktu budak-budak punya tauhid tu. Kita mesti kena faham mana dalil, mana bukti di atas pegangan dan kepercayaan kita. Tuhan itu mesti satu. Kita mesti faham. Aku yakin, aku percaya Tuhan itu satu kerana dalilnya, buktinya ini. Bukan ikut nenek moyang tak. Itu dulu-dulu. Sebab tu dalam kitab tauhid ni semua ada dah. Ulama dah siap dah carikan dalil-dalilnya, tolong kita carikan bukti-buktinya. Kita cuma tinggal nak belajar je, belajar sungguh-sungguh, ulang-ulang. Kalau suruh kita cari sendiri dalil, bukti-bukti yang nak menunjukkan ada Allah, sediakala Allah, tidak ada Tuhan yang lain, mati duduk balik pun memang tak jumpa dalil. Di dalam kitab semua dah siap dah. Ibaratnya ulama ni dia dah tanamkan padi, dah menuai dan sebagainya, masakkan, buat lauk macam-macam, buh dalam pinggan dah. Kalau kita tak nak ambil suap dalam mulut, tak tahulah nak cerita macam mana. Itulah ibaratnya. Baik. Jadi dalil lagi ni, Musannif rahimahullah ta'ala nak mengajar kita, nak menunjukkan kepada kita tentang bukti yang menunjukkan di atas pegangan dan kepercayaan ataupun i'tikad kita bahawasanya Tuhan itu mesti satu, tidak boleh berbilang-bilang. Kalau dulu Tok Guru kita ni, Tuan Pengarang ni dah mengajar, dah menunjukkan kepada kita dalil yang dibangsakan kepada Al-Quran, dalil nakli. Dalil nakli makna dalil bukti yang menunjukkan di atas keesaan Allah yang diambil daripada Al-Quran. Itu tak boleh syak dah. Dah main tak boleh syak dah. Al-Quran tu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, la raiba fihi, tidak ada kesamaran, keraguan, kesangsian dalamnya. Jadi di antara dalil
yang menunjukkan bahawa ni Allah Ta'ala itu satu, dalam Quran ada dalilnya. Ni dalil dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahu wahid. Itu contoh. Makna paling tidak kita orang awam ni mesti kena tahu dalil. Mesti kena tahu mana, mesti kena tahu, mesti kena faham dalil. Walaupun dalil itu, bukti itu kita tak boleh ceritakan pada orang lain. Walaupun kita tak boleh nak ceritakan pada orang lain, tapi kita tahu dah. Kenapa awak percaya Allah Ta'ala itu satu? Kenapa awak percaya yakin Tuhan itu satu, tak ada yang lain? Sebab ada dalilnya. Saya tahu dah dalilnya, saya faham dah dalilnya. Mana dalam Quran ada ayat yang menunjukkan Allah Ta'ala itu satu? Mana? Saya tak boleh nak baca, saya tak ingat, saya tak hafal, tapi saya tahu dalilnya. Begitu. Tak apa dah tu, untuk peringkat kita orang awam, lepas dah situ. Tapi kalau boleh cerita urai tu lagi bagus. Sambil-sambil tunggu van ikan sampai, kita boleh cerita dengan kawan kita daripada ngumpat dah. Daripada ngumpat, baik kita cerita, kau nak tahu tak dalil adanya Allah. Dia kata lain macam pula kau ni pagi. Biasa kau cerita sianu. Baik. Jadi dalilnya atas satu Tuhan tidak berbilang-bilang itu, dalilnya ialah kita fikir. Fikir dah. Sebab Allah bagi kita akal. Akal ni nikmat yang Allah bagi, maka gunakanlah kepada perkara yang disuruh oleh Allah. Jadi di antara dalil, di antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanda-tanda seseorang itu mensyukuri, berterima kasih kepada Allah asbab diberi nikmat akal kewarasan, ialah menggunakan akal mereka itu untuk mencari bukti-bukti tentang kewujudan Allah. Dengan melihat, dengan memandang sesuatu, contohnya akal ni berfikir, lalu mendapat jawapan mesti ada Tuhan yang menjadikan. Itu guna akal. Sebab kalau tak ada akal, tak boleh fikir je tu. Jadi gunakan akal kepada tempat yang disuruh oleh Allah, barulah nama bersyukur dengan nikmat akal fikiran. Gunakan akal belajar ilmu agama supaya kita boleh memahami pantang larang di dalam ibadat, supaya dapat kita melaksanakan ibadat seperti yang disuruh, yang diperintahkan. Barulah kita minta kepada Allah supaya amalan itu diterima oleh Allah. Kita belajar gini, gini cara semayang, gini cara wudu, gini cara mandi wajib, gini. Mana buat semua dah tu. Serah pada Allah. Ya Allah, harap kau terimalah. Aku dah usaha buat seperti yang kau suruh. Aku dah cuba larang, aku dah cuba jauhkan benda yang kau larang. Harap kau terimalah ya Allah. Baru betul. Ini dah tiba-tiba nak suruh Allah terima amalan kita, padahal cara buatnya tidak seperti yang disuruh oleh Allah. Mana boleh? Tak boleh. Jadi dan dalil atas satu Tuhan dan tidak berbilang-bilang itu ialah, dalilnya ialah kita fikir, gunakan akal kita. Jadi sambil-sambil kita ngaji, sambil-sambil kita dengar ni, gunakan akal kita, renung-renung, fikir-fikir, timbang-timbang. Macam mana cara nak fikir dengan akal tu? Ini namanya dalil akli. Dalil makna bukti yang menunjukkan di atas keesaan ketunggalan Allah. Dalilnya dengan cara berfikir. Itu maknanya. Dengan cara ayat Quran tu tak payah fikir-fikir dah. Kena terima, kena telan bulat-bulat je. Wa ilahukum ilahu wahid. Allah Ta'ala firman dalam Quran, Tuhan kamu Tuhan yang satu. Ajak nak fikir dulu, betul ke ayat ni? Jangan. Kena terima je Al-Quran tu. Jangan pula kita nak mikir logik tak ayat ni. Jangan buat pasal. Kalau perkataan orang boleh lagi, tapi ini perkataan Allah, kalam Allah. Kena terima je, kena beriman. Kalau Allah Ta'ala kata dia satu lah. Tak payah nak kaji dulu, nanti kaji dulu betul tidak Al-Quran ni. Jangan. Ini dalil akli. Dan tidak berbilang-bilang itu dalil ni lagi kita fikir. Jikalau fikir. Dah fikir belum? Yang fikir benda lain. Kan fikir juga. Fikir mana? Fikir nak masak apa tengah hari ni. Kau suruh fikir nak masak. Nanti dulu fikir nak masak kan pukul 11 kan fikir nak masak ni. Sekarang ni fikir ni dulu. Kosongkan fikiran kita. Laki letak tepi, anak letak tepi, semua letak tepi. Tumpukan perhatian. Rugi ya, datang jauh-jauh, tuang minyak, bagai-bagai. Tapi duduk sini ngaji ke lain kita punya hati dan fikiran. Rugi, buang masa. Manfaatkan sebaik mungkin. Dahlah kita ni mengaji tak banyak lah. Jadi gunakan baik-baik. Jangan tidur. Tak apa berasa nak tidur, berdiri.
Fikir jikalau Allah Ta'ala tidak esa, tak apa kita baca perlahan, asalkan faham. Dia dalil dalam bab wahdaniyah ni memang panjang. Dalil akli dalam bab wahdaniyah ni panjang dalil. Jadi tak payah kalut-kalut. Allah tahu kita sedang berusaha belajar. Buat apa nak cepat-cepat khatam tak faham? Biar hari ni kita baca sebaris pun tak apa, janji faham. Daripada baca 10 baris tak faham langsung. Jadi dalil ni ialah kita fikir, jikalau Allah Ta'ala tidak esa, esa tu satu lah. Kalau Allah tak tunggal, kalau Allah tak satu, kalau Allah tak esa, apa jadi? Cik kita fikir, kalau Allah tak satu maknanya apa? Berbilang-bilang. Dah akal fikir macam tu lah. Akal waras lah tu. Kalau tak satu, berbilang-bilang. Kerana satu tu lawan dia apa? Bukan dua. Berbilang-bilang tu lawan bagi tu nak kena rotan tu. Hitam lawan je sebaik betul. Tidak, hitam lawannya putih aja. Hitam lawannya segala warna yang satu lawannya pandai. Tempat lain tanya tak boleh jawab. Bukan main bijak lagi pelajar-pelajar di rumah ngaji Melaka. Mari pakat-pakat datang belajar di sini. Sini semua pelajar cerdik-cerdik semua. Tak khatam lagi tapi macam dah khatam. Jadi kalau Allah tidak satu, kalau Tuhan tu tak satu, bermaksud Tuhan itu berbilang-bilang. Baik, apa jadi? Apa jadi seandainya Tuhan tu berbilang-bilang, apa jadi? Jadi kita gunakan akal kita, duk timbang, duk fikir, tengok boleh terima ke tidak pada akal kita seandainya Tuhan itu lebih daripada satu. Apa yang jadi kalau Tuhan tu lebih daripada satu? Apa jadi? Kemudian akal boleh terima atau tidak benda tu. Sebab tu fungsi akal ni, di antara fungsi akal ni untuk menimbang sesuatu, menghukumkan sesuatu itu patut atau tidak patut, layak atau tidak layak. Contohnya dikatakan Tuhan yang mentadbirkan alam ini banyak, layak ke tidak layak, sedemikian. Maka timbang dulu, fikir dulu. Fikir dengan akal tu, guna akal. Kalau akal, sebab itu akal ni di antara nikmat yang wajib kita jaga. Sebab tu dalam Islam mengharamkan membuat, memakan, meminum sesuatu benda yang boleh merosakkan akal. Sebab tu jadi haram kalau ambil sesuatu benda yang boleh jadi asbab hilang kewarasan. Hukumnya haram kerana wajib memelihara kewarasan akal fikiran. Kalau akal ni dah hilang pertimbangan, dia tak boleh timbang dah. Dia dah tak boleh timbang dah. Yang tak patut dia katanya patut, yang patut dia katanya tidak, Pak. Dia punya penimbang dia dah gila, faham? Sebab tu jaga akal kita. Di antara cara nak jaga akal kita, jaga ataupun jaga akal kita dengan ilmu. Tu baru akal kita dia tak jadi rosak. Jaga akal kita dengan ilmu, kefahaman agama. Jadi kalau Allah tidak satu, maknanya dia berbilang-bilang. Boleh faham sangat situ? Baik. Sekurang-kurang bilangan itu 2. Itu paling kurang lah tu. Paling kurang berbilang 2, 3 pun berbilang, 10 pun berbilang. Tapi tak payah nak ambil banyak-banyak, ambil 2 cukup. Kita fikir dulu, kalau 2 Tuhan apa jadi? Nak ambil 10 pun boleh, tapi ambil 2 dulu lah, tengok. Tengok boleh jadi tak? 2, kalau ada 2 Tuhan apa jadi? Tak payah ambil 3, tak payah ambil 4 dulu, tengok 2 dulu. Try dulu 2 ni macam mana, lulus ke tak lulus pada pertimbangan akal yang waras. Kalau Tuhan ada 2 apa jadi? Dan sebab tu terlebih dahulu kena faham dulu Tuhan tu apa. Tuhan tu apa? Tuhan ni dia tidak berkehendak, dia tak berhajat kepada yang lain. Kemudian kehendak dia mesti jadi, mesti lulus, tu Tuhan. Dia tak ada lemah langsung, itu Tuhan. Dia nak apa mesti jadi. Tak ada siapa boleh menahan kehendak dia daripada berlaku. Kalau kehendak dia ada kehendak tapi tak boleh lulus, itu bukan Tuhan. Kalau sebut Tuhan, kehendak dia mesti lulus. Tak ada siapa, dia tidak tertegah, dia tidak tertahan, dia tidak tertekan, dia bebas mentadbir ikut dia. Itu sifat Tuhan secara umumnya. Tu Tuhan. Jadi kalau ada 2 yang macam ni, apa jadi?
Ada dua yang macam tu. Tuhan ada dua, yang berkuasa, yang hebat, yang kehendaknya tak boleh, yang kehendaknya mesti lulus. Ada dua. Apa jadi kita tengok? Tengok suluh dengan akal fikiran. Itu fungsi dalil akal ni. Nescaya adalah Tuhan itu berbilang-bilang, sekurang-kurang bilangan itu dua. Maka jika Tuhan dua, jika bukan suruh i'tiqad, bukan suruh i'tiqad Tuhan dua. Sekarang ni kita dalam uji kaji lagi, dalam penyiasatan lagi, faham? Bukan suruh i'tiqad Tuhan dua. Jangan tidur nanti korang salah dengar, korang balik kan kata, itu kat rumah ngaji tu tadi ada ngajar kata Tuhan dua. Tak dah. Orang cerita lain ni faham boleh. Sebab tu bahaya tidur ni. Dia macam dengar tak dengar, dengar tak dengar. Lepas tu kan balik dia buat ulasan. Saya tahu siap. Baik, jika Tuhan dua, nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu. Kalau dah ada dua Tuhan, tak boleh lepas, maknanya mesti. Tak boleh lepas makna tak dapat tidak, mesti kedua-dua Tuhan tadi bersetuju. Apa maksud bersetuju? Memiliki kehendak yang sama. Dah ada dua, boleh jadi kehendaknya sama. Faham kehendak sama? Sama-sama. Yang ni nak benda yang tu, yang ni pun nak benda tu. Nama kehendak sama. Dah ada dua. Sebab tu orang fikir dia kata hidup bujang lagi bagus. Tak ada nak gaduh dengan siapa. Ikut lah. Nak makan Maggi ke, nak makan telur rebus ke. Tapi kalau dua, kadang-kadang kehendak dia sama. Dan kadang-kadang kehendaknya lain lah. Lain tu yang bercakap tu. Lain tu yang bercakap. Awak nak pergi makan mana? Ikut saya tak kisah. Dah bawa situ, apa bawa sini? Pula dah. Tadi dia kata tak kisah, dah sampai situ, apa pula sini? Tu masalah. Dah memang dia jenis lagu tu nak buat macam mana. Sabar je lah. Tu sumber pahala kita dah. Tak ada kena-mengena yang kat sini. Baik. Baik. Jadi sekurang-kurang bilangan itu, maka jika Tuhan tu dua, nescaya tak lepas daripada bersetuju kedua-dua atau berselisih kedua-dua itu. Betul tak? Okey, faham dah. Alhamdulillah. Maka jika bersetuju kedua-dua itu, sekarang ni dia nak selesaikan satu-satu masalah. Ambil bahagian jika bersetuju dulu. Yang tak setuju tu nanti kemudian akan diselesaikan. Sekarang ni nak selesaikan masalah apa jadi kalau seandainya kedua-dua Tuhan tadi memiliki kehendak yang sama. Apa jadi? Boleh ke tidak? Maka jika bersetuju kedua-dua itu pada menjadikan sesuatu makhluk, pada masalah kalaulah kedua-dua tadi bersetuju sama kehendak untuk menciptakan satu benda, bersetuju kedua-dua ni nak menjadikan satu makhluk, satu benda, maka padanya, pada masalah bersetuju kedua-dua nak menjadikan satu makhluk ni terbahagi kepada tiga masalah. Boleh faham sangat tu? Kalau boleh catat, kalau boleh buat jadual ringkas, gambar rajah ringkas tu. Maknanya kalau Tuhan bersetuju kedua-dua, makna tercabang satu masalah. Maknanya contoh yang pertama, bersetuju dalam nak menjadikan satu makhluk, maka di sini ada tiga masalah yang nak dihuraikan. Begitu. Yang pertama, yakni yang pertama daripada tiga masalah, kedua-dua Tuhan tadi bersetuju untuk menjadikan satu makhluk. Tu. Ni yang pertama, yakni daripada tiga masalah, pada masalah bersetuju kedua-dua Tuhan dalam nak menjadikan satu makhluk. Dalam satu masa, nak jadikan satu makhluk
dan dalam satu masa. Boleh faham tak? Nak jadikan satu makhluk yang si A pun, yang pertama pun nak jadikan benda ni, yang si B pun nak jadi benda ni juga. Sama-sama nak buat benda ni. Itu maksudnya bersetuju nak buat benda yang sama dan dalam satu masa, serentak. Serentak. Nak buat benda yang sama, lepas tu serentak pula. Mari kita timbang dengan akal kita. Patut ke tak patut? Okey. Nak buat satu benda sama-sama kehendak. Yang nombor satu pun nak buat benda ni, yang nombor dua pun nak buat benda ni juga. Bukan buat yang lain Faham baik-baik tu. Sama makna benda yang sama. Hak tular. Benda sama. Bukan nak buat benda lain-lain tak, benda sama. Dalam masa yang sama. Jadi dalam masalah nak membuat satu makhluk dalam satu masa yang sama ni, maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-duanya pada membuat dan pada menjadikan jauhar fardi. Akan terserlahlah kelemahan Tuhan tadi dalam masalah nak menciptakan satu makhluk yang sangat-sangat seni, yang sangat-sangat halus, yang dinamakan jauhar fardi. Tahu jauhar fardi? Jauhar fardi ni benda yang paling halus sekali. Tak ada halus dah lebih daripada tu. Tak boleh bagi dua dah. Itu makna jauhar lepas belah, lepas huraikan lagi sampai tak boleh nak hurai dah. Punyalah seninya benda tu. Namanya jauhar fardi. Boleh faham tak jauhar fardi apa? Satu benda yang sangat halus yang tidak menerima bahagi. Itu namanya jauhar fardi. Kalau boleh bagi-bagi, namanya jauhar jisim. Macam tubuh badan kita ni jauhar jisim, boleh potong-potong lagi, boleh bagi-bagi lagi, boleh kerat-kerat lagi. Tapi kalau dah sampai tak boleh nak potong, tak boleh nak kerat, tak boleh nak bagi, jauhar tulis jangan angguk-angguk. Minggu depan tanya kan tak dapat. Tulis. Jangan malah tulis lah pen beli mahal-mahal, nanti dakwah beku tak guna. Nak ngaji dengan kita kena macam tu. Sebab kita tak nak kalian lalui benda yang sama. Di antara sebab tak faham mengaji tauhid, dengar sambil lalu begitu. Jadi janganlah rugi masa nanti kau. Patut catat. Kecuali dah memang ingat, memang faham betul-betul lah, tu tak apalah. Tapi kalau macam baik tulis. Akan dah luar, langkah kat luar tu kan, habislah. Itu nama jauhar fardi. Dari dalam masalah nak menciptakan satu makhluk yang sama, yang nombor satu nak buat jauhar fardi, yang nombor dua pun nak buat jauhar fardi dalam masa yang sama serentak. Dalam masalah ni akan zahirlah kelemahan kedua-dua Tuhan tadi. Akal kita boleh tak terima ada lemah pada Tuhan? Tu kena tahu tu. Tuhan ni tak boleh lemah. Di antara sebab dipanggil Tuhan tu lemah, kehendak dia tak lulus, lemahlah dia. Dia nak buat tapi tak boleh, lemahlah dia. Nak dengar tapi tak boleh dengar, lemahlah dia. Ataupun dia terpaksa, tu lemahlah dia. Itu sifat-sifat lemah. Yang maha suci ada pada yang namanya tu Tuhan. Baik, jadi dalam masalah nak menjadikan jauhar fardi ni, kita dah kena, pertama sekali kena faham dulu jauhar fardi tu apa? Benda yang sangat paling halus, tak ada halus dah lebih daripada tu. Tak boleh bagi dua dah. Tu nama jauhar fardi. Sekarang dalam masalah ni, yang pertama nak buat jauhar fardi yang sama, yang nombor dua pun nak buat jauhar fardi yang sama. Anggaplah benda ni jauhar fardi. Anggaplah benda ni jauhar fardi. Yang nombor satu pun nak buat yang ni, nombor dua pun nak buat yang ni. Baik. Dalam masa yang serentak, maka kedua-dua Tuhan ni lemah. Baik.
Membuat menjadikan jarak, ertinya benda yang sangat halus yang tak terima bagi, dan apabila lemah pada yang halus, maka pada yang besar lebih lemah lagi. Makna kalau pada nak menjadikan makhluk yang halus tadi dah zahir kelemahan dia, dalam nak membuat yang lebih besar daripada tu, lagilah akan nyata kelemahan dia. Sebab apa? Setiap benda yang besar itu berasal daripada yang seni terlebih dahulu. Okey, kita tak nampak lagi cerita kenapa kata lemah tadi. Kita buat beginilah. Kita ada 2 batang pen. 2 batang pen ni pada adatnya, hukum adatnya boleh memberi kesan, memberi bekas. Boleh buat titik tu kesan lah tu. Tuhan ni boleh, kalau Tuhan memberi kesan tak Tuhan? Memberi bekas tak? Memberi kesan tak? Tu Tuhan. Kalau tak memberi kesan tu bukan Tuhan, faham? Okey. Sekarang ni ada 2 yang memberi kesan. Yang pertama dan yang kedua. Makna Tuhan yang pertama boleh memberi kesan, Tuhan yang kedua pun boleh memberi bekas. Makna mengadakan sesuatu, meniadakan sesuatu. Tiba-tiba dua-dua ni nak buat makhluk yang namanya jauhar fardi dalam masa serentak. Boleh ke tidak? Lulus ke tidak? Tak nampak. Kita buat 2 batang pen, cuba buat satu titik yang sama dalam masa serentak. Try lah dulu, jangan jawab tak boleh. Malah nak try. Try dulu. Aktiviti, biar berasa berkembang kita punya sel-sel otak ni. Buatlah aktiviti. Malah lah pula. Orang dah suruh buat aktiviti, baru seronok mengaji ada aktiviti. Malah main jawab tak boleh, tak boleh. Malah lah tu. Yang ada 2 batang pen, cuba buat tengok. Bila? Okeylah. Okeylah, dah buat. Dah boleh dapat tak? Maknanya tak lulu 2 batang pen nak jadikan satu titik je dalam masa yang sama. Buat serentak 1, 2, 3. Tak boleh nak buat satu titik. Maknanya kehendak yang pertama pun tak lulus, kehendak yang kedua pun tak lulus. Boleh faham tak ni? Ada yang tak percaya lagi, ambil lah pen tu, pinjam pen kawan sebelah, pinjam sekejap. Buat 1, 2, 3. Tak boleh. Sekali 1, 2, 3. Tak boleh. Tak lulus. Tak boleh. Makna tak lulus. Padahal tadi kedua-dua tu dipanggil tu, saya dah bagi tahu tadi, Tuhan syarat dia kehendak mesti lulus. Tiba-tiba sekarang ni tak lulus kehendak kedua-dua. Baik, satu ni kita ada pintu ni, pintu tu ada satu lubang je kan. Ambil 2 anak kunci masukkan serentak boleh? Satu liang lahat yang ngam-ngam untuk seorang, masuk sekali 2 boleh? Boleh tak? Tak boleh lah. 2-2 tak boleh masuk, faham? Macam tadi tu, 2-2 anak kunci tak lepas dalam lubang tu. Jadi bila tak boleh, namanya tidak lulus kehendak kedua-dua Tuhan tadi. Boleh faham tak ni? Siapa tak faham sejatuh tangan? Ramai yang tak faham. Ke tak faham apa saya cakap? Siapa tak faham jatuh tangan? Nak jatuh ke nak angkat ni? Faham dah tu dah? Faham dah insya-Allah. Tak lulus lah. Sebab kehendak yang pertama nak buat makhluk ni, yang kedua pun nak buat makhluk ni juga dalam masa yang sama serentak. Jadi dua-dua tak boleh nak buat pertembungan tu, berlaku pertembungan tu. Tak boleh memberi kesan pada satu tempat oleh 2 yang memberi bekas pada masa yang serentak, tak boleh. Maka bila tak boleh, kehendak kedua-duanya tadi tidak lulus. Bila tak lulus, namanya lemahlah nisbah kepada Tuhan. Kalau kita tadi nak masuk dalam liang lahat tu sekali 2 tak boleh masuk, lemah. Memang padan patut pun kita lemah. Dah kita makhluk, dah memang lemah tu sifat kita, betul? Ni Tuhan ni yang kita sedang bicara ni. Mana boleh ada lemah pada Tuhan. Jadi akal tak boleh terima benda ni. Akal yang sihat tak boleh terima, tak patut ada lemah pada Tuhan. Jadi masalah ini menunjukkan mustahil ada berbilang-bilang tu. Dalam masalah ni mustahil. Sebab membawa kepada lemahnya Tuhan. Pastikan balik ni boleh cerita dengan orang yang kat rumah tak datang mengaji. Kalau laki kita tak datang kat rumah, tak datang ngaji, balik nikah pastikan kita boleh syarah kat dia macam ni.
Kena macam tu, azam setiap kali masuk kelas, barulah kita ada penumpuan. Tu tugasan ni, tu tugasan. Siapa mengaji kena macam tu. Dia kata tak ada rumah, tak ada orang, tak kat rumah saya seorang je. Kucing ada, kucing. Cerita dengan kucing. Cerita dengan kucing. Ayam ke, lembu ke, ikutlah. Supaya kita bersungguh mengaji. Itu pesanan untuk guru kita. Dia kata setiap kali kamu mengaji, kamu pastikan lepas ni kamu boleh baca dekat orang lain. Baru kamu akan bersungguh ambil berat, ambil perhatian. Tapi kalau jenis hehehehehehe, memang tak ada ambil berat lah. Alah, dengar je lah, jangan tak dengar. Itu masalah, nanti jadi tak faham lah. Ni kita bukan main-main ni. Ngaji sungguh-sungguh bukan nak tunjuk ke orang, tak, untuk diri sendiri. Kalau tak faham, macam mana kita nak baiki ibadat? Sebab tu kena usaha bersungguh supaya faham. Daripada faham tu baru boleh baiki ibadat. Kalau tak faham nak baiki macam mana? Tak faham nak baiki macam mana? Kita tak faham bab solat, nak baiki solat kita macam mana? Orang yang boleh baiki solat ni bila dia faham. Sebelum ni tak faham, sekarang ni dah faham, baru boleh baiki. Sebab tu kena bersungguh. Sebab pada adatnya faham tu datang dengan kesungguh. Pada adat lah, hukum adat. Hukum adatnya gitu. Siapa bersungguh faham insya-Allah. Dah tua ustaz, umur sekarang dah 50, 60, buat apa nak bersungguh-sungguh. 2-3 hari lagi kena tanam lah saya ni. Jangan. Siapa tahu umur kita berapa? Kok Allah panjangkan umur kita 150 tahun? Kira 50 ni muda tak? Kalau seandainya Allah panjangkan umur kita 150 tahun. Sekarang ni umur kita 50, muda ke tidak? Muda lah kalau nak nisbah umur kita 150. Jadi sempat nak alim lagi. Nampak tak? Tapi kalau kita rasa maknanya 2-3 hari lagi nak mati dah, tu yang kita rasa lewat dah ustaz. Buat apa nak bersungguh sangat? Jangan. Dan nak kejar dia cakap. Oleh yang demikian, gitu-gitu adalah. Jangan. Jangan macam tu. Ada bab memang kena ingat kita nak mati besok. Ada bab kena rasa ibarat kita mati lambat lagi. Contoh dalam bab belajar ni. InsyaAllah aku ada peluang nak jadi pandai. Boleh jadi Allah akan panjangkan umur aku insyaAllah. Sekarang ni umur 50 aku mula mengaji. Nanti umur aku 60 aku jadi alim dah. Nanti aku ada masa nak berdakwah lagi berapa puluh tahun lagi. Tapi kalau dalam bab cari harta dunia, tak boleh. Kena anggap besok nak masuk kubur dah. Faham? Kena cari amal akhirat sungguh-sungguh. Sebab besok nak mati dah. Habis satu masalah, selesai dah. Jadi kalau ada tiap-tiap yang besar itu. Jadi kalau dah dalam bab menjadikan jauhar fardi tadi telah zahir lemahnya Tuhan, dalam nak menjadi benda halus tadi pun dah zahir lemahnya Tuhan, apatah lagi dalam bab nak menjadikan benda yang lebih besar. Itu maksud dalam kitab tu. Maknanya apabila lemah pada yang halus, pada yang seni tadi pun dah lemah dah, tak lulus kehendak dah dalam masalah ni iaitu sama kehendak nak membuat satu benda dalam masa yang sama. Maka pada yang besar, makna pada yang lebih besar daripada itu, lebih lemahlah lagi. Betul tidak? Sebab apalah pada yang lebih besar lagi lemah? Kerana tiap-tiap yang besar itu daripada yang halus dulu. Tu kaedah. Kalau dalam kitab dalam kitab dia kata tiap-tiap, tu kaedah lah tu. Kalau dalam kitab ada perkataan tiap-tiap, tu kaedah lah tu. Sini kaedah lagi. Tiap-tiap yang besar itu mesti daripada yang kecil. Siapa sini daripada besar jadi kecil? Ada? Dia kata dulu saya besar tak, sekarang dah kecil. Tak, ya juga. Itu besar badan tu. Daripada kecil baru jadi besar. Ni bangunan ni nak jadi besar ni asalnya daripada benda halus. Kalau tak ada benda halus tak terdirinya bangunan ni. Begitu. Tiap-tiap yang besar itu daripada yang halus dulu. Dan keadaan Tuhan lemah itu hukumnya mustahil. Apa maksud mustahil?
perkara yang tak boleh diterima pada akal adanya sekali-kali. Mana benda tak boleh terima akal, tak masuk akal, itu mustahil akli namanya. Mustahil akli. Faham baik-baik hukum akal yang tiga tu. Bila sebut mustahil akli, iaitu suatu perkara yang tak boleh diterima pada akal selama-lamanya. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Tuhan lemah, tak masuk akal Tuhan lemah. Kerana makhluk itu sudah ada. Makhluk ni dah ada ni. Makhluk ni kan dah ada. Menunjukkan, yakni makhluk yang dah ada ni, kita ni, langit bumi ni, yang dah ada ni, menunjukkan, yakni menjadi dalil, bukti yang menunjukkan, maksudnya Tuhan itu bersifat kuasa. Adanya kita ni lah dalil Tuhan itu kuasa. Makhluk tu apa makhluk? Apa maksud makhluk? Tiap-tiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah. Pergerakan kita makhluk ke tidak? Makhluk. Sepatutnya bila kita bergerak, kita kena ingat kepada Allah, kerana pergerakan kita ini nikmat yang dijadikan oleh Allah. Ulama pesan, setiap kali kamu mendapat nikmat, kamu kena ingat kepada Allah yang memberi nikmat. Jadi bila kita faham mendapat nikmat tu, kita ingat nikmat tu datang, pergi balik. Padahal kita sentiasa di dalam nikmat Allah, cuma kita terlupa je. Ni kewujudan kita ni nikmat. Kewujudan kita ni, kehidupan kita ni nikmat. Sepatutnya kita kena sentiasa mengingat kepada Allah. Ada nikmat yang jenis pergi datang, ada nikmat yang sentiasa ada pada kita. Sepatutnya sentiasa kena mengingat kepada Allah. Sepatutnya begitu. Jadi kena berlatih. Banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir supaya hati sentiasa, apa sahaja situasi, apa sahaja perasaan apa sahaja yang ada pada kita ni, menolong hati kita mengingat kepada Allah. Ni kita boleh memandang ni boleh memandang ni makhluk ni. Pandangan kita ni makhluk. Kita tak boleh nampak ni objek-objek, warna-warni, bentuk-bentuk ni kalau tidak diperlihatkan oleh Allah. Itulah dalil kekuasaan Allah. Nampak tak? Kita boleh memandang ini, bukti Allah itu kuasa. Kita boleh bergerak diam ini, bukti Allah itu kuasa. Kita boleh berfikir sekarang ni, bukti Allah itu kuasa. Dan segala-galanya alam ini, perasaan kita dalam hati kita sekarang, perasaan macam mana? Seronok. Perasaan itu makhluk. Perasaan dalam hati kita ni makhluk. Suka, seronok, sedih, takut, risau, bimbang, tu makhluk. Kalau kita makan rasa sedap, rasa masin, rasa manis, itu makhluk. Semua tu sebenarnya nak menolong kita mengingat kepada Allah. Sebenarnya gitu. Baik. Tu bunyi tu tek tu makhluk. Mengingatkan kepada Allah. Kalau Allah lemah, takkan ada bunyi tek. Semua ke tidak? Tapi kita ni anggap benda tu remeh je. Alah, benda kecil. Kalau nak ingat Tuhan, mana kena pergi melancong. Kena pergi melancong, baru tengok tanda-tanda kekuasaan Allah. Padahal tak payah keluar modal. Nak mengingat kekuasaan Allah tu tak payah nak keluar modal puluh-puluh ribu raun dunia. Pada diri kita ni dah ada dah dalil adanya Allah. Faham tu? Gitu. Di mana? Di luar negara. Apa? Nak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyaknya modal yang dia pakai. Padahal diri kita ni, ni boleh bercakap ni, tanda kekuasaan Allah. Kita boleh melihat sekarang tanda kekuasaan Allah. Kita boleh berfikir sekarang tanda kekuasaan Allah. Boleh bergerak diam sekarang. Semuanya itu dalil, bukti-bukti yang menunjukkan Allah itu bersifat dengan maha kuasa. Sungguh. Ni tisu ni, kewujudan tisu ni, kewujudan benda-benda ni, semua dalil bukti adanya Allah. Semuanya bukti kekuasaan Allah. Mustahil adanya makhluk-makhluk ni kalau tidak ada Allah. Kalau Allah tidak berkuasa, mustahil ada. Walaupun seurat rambut kita takkan wujud. Walaupun sebutir pasir, seekor kuman, satu zarah takkan wujud kalau Tuhan itu bersifat lemah. Tapi pada kita benda tu lekeh, tak menolong pun mengingatkan kita kepada Allah. Sebab hati kita tak sensitif, hati kita kotor, hati kita tertutup dengan dosa, sehingga nak tengok Tuhan kena tengok gunung ganang baru nampak Tuhan. Tengok tasik baru nampak Tuhan. Tengok laut. Tapi kalau benda remeh-remeh ni,
tidak membawa pun hati kita mengingat kepada Allah, padahal tak peduli yang besar yang kecil, semuanya itu kedua-dua ciptaan Allah. Sungguh ke tidak? Lepas ni usaha tengok benda kecil pun, ya Allah hebatnya kau. Sungguh tak? Benda-benda ni kecil-kecil remeh-remeh ni, ini tanda kekuasaan Allah, ini tanda kebijaksanaan Allah. Tu masalah hati kita sebenarnya. Masalah hati kita waktu kena bersihkan hati supaya hati kita jadi tajam penglihatannya. Bila tajam, benda yang seni-seni pun dia akan nampak, benda yang seni-seni pun boleh membawa hatinya mengingat kepada Allah. Usaha, kena usaha. Taubat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, salawat banyak-banyak, ngaji banyak-banyak. InsyaAllah akan hati kita tu akan proses. Jadilah makin bersih. Dia makin sensitif, makin tajam penglihatannya. Gitu. Perbuatan apa sajalah orang datang ke kita, siapa yang datang ke kita, perkataan orang pada kita, semua itu dalil yang menunjukkan adanya Allah yang Maha Kuasa. Masalah yang kedua, baik, kerana makhluk itu sudah ada. Kalau nak kata Tuhan tu lemah, mustahil, tak boleh. Tak boleh terima nak kata Tuhan lemah, kerana makhluk itu sudah ada yang menunjukkan Tuhan itu bersifat kuasa. Kita boleh bawa kereta, kita boleh bawa motor, kita boleh selamat ke sana ke sini, kita boleh bergerak, tu semua kekuasaan Allah lah tu. Kita boleh tengok traffic light, boleh tengok lampu traffic light, boleh tengok signboard, itu kekuasaan Allah lah tu. Nak kena pergi luar negara, banyak pakai modal. Kalau begitu, tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Barulah timbul natijah ni, barulah dapat jawapan. Kalau begitu tak boleh nak kata Tuhan berbilang-bilang. Kerana membawa, kalau berbilang-bilang membawa kepada lemahnya Tuhan, iaitu mustahil. Kalau oleh yang demikian, Tuhan itu mestilah satu, tidak boleh berbilang-bilang. Baik, timbul pula soalan lain. Tu tadi masalah nak buat satu makhluk dalam satu masa. Kalau nak buat satu makhluk tapi masa lain-lain, dia tanya tentang situ pula. Akal ni dia punya ligat, dia boleh pergi macam-macam ceruk, dia boleh pergi. Akal ni punya ligat ni. Lepas tu nafsu pula duk jaga, setan pula duk masuk. Dia kata itu tadi masalah nak buat satu makhluk dalam satu masa. Cuba kalau buat satu makhluk tapi lain-lain waktu. Kok boleh? Mari kita fikir masalah yang kedua. Boleh? Siapa ada masalah untuk nak menyelesaikan masalah ni? Masalah yang kedua, iaitu kedua-dua Tuhan itu. Nampak tak? Ini baru dua Tuhan. Kalau 10, masalah pertama tadi, ini baru dua Tuhan, dah tak jadi kerja dah. Dua baru. Kalau 10 Tuhan, masalah yang pertama tadi, ada 10 Tuhan nak menjadikan satu makhluk dalam masa yang sama. Lagilah nyata lemahnya tu. Nampak tak tu? Sebab tu ambil paling kurang 2 sudah. Ambil 2 sudah. Tak payah ambil 10 Tuhan, 3 Tuhan dah. Ambil 2 cukup. Fikir timbang-timbang, 2 pun tak jadi kerja dah. Kalau 10 lebih-lebih lah. 10 batang pen buat satu titik, tengok serentak, boleh? Lagilah zohirnya lemah tu. Nabi, masalah yang kedua. Iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju. Apa maksud bersetuju? Sama kan? Tulis. Dah. Bagus. Alhamdulillah. Setiap tulisan tu jadi saksi. Satu huruf menambahkan perhiasan di dalam syurga kalian. Ingat sia-sia tulis alif sebatang lah. Allah kira sekecil-kecil benda sangkut paut dengan ibadat, Allah kira. Allah Subhanahu Wa Taala punya pemurah ni. Nampak dah tu? Majikan yang sangat-sangat pemurah, yang tak pernah leka dengan apa sahaja yang dikorbankan oleh hamba-Nya dalam khidmat.
sampai ke perasaan kalian pun ditulis ganjaran pahala oleh Allah. Lawan mengantuk, lawan nafsu nak pergi belajar tu korban perasaan. Allah kira. Ingat Allah tak kira. Allah kira. Ingat Allah tak kira. Allah kira daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil apa yang kalian korbankan untuk dekatkan diri kepada Allah, Allah takkan lupa dan ada balasannya nanti di hari kiamat. Kalian akan tengok benda-benda tu. Allah tak macam majikan kita atas dunia ni. Dia tak kira perasaan kita buat kerja menyumpah tu. Faham? Awak bulan ni ada allowance lebih 500. Ni allowance apa ni? Baru ni kan kau buat kerja sambil menyumpah-nyumpah. Ini allowance ni itulah sebab hati kau pada waktu tu kau tengah stres buat kerja tapi kau buat juga. Ni allowance ni 500. Wah. Ada majikannya tu. Kalau ada bagi tahu kita nak kerja juga. Kalau sampai ke perasaan kita pun dikira dia allowance, tapi Allah dah Allah kira nak taat kepada Allah ni ingat senang nak kena korban perasaan, betul? Orang perempuan? Tanya orang perempuan kalau tak percaya. Korban perasaan, sedih sini, sedih situ, tapi dah taat kepada Allah punya pasal, Allah kira semua. Jangan risau. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kau akan tengok nanti sekecil apa pun pengorbanan kau, kalau ikhlas kau akan tengok balasan baiknya besok di hari kiamat. Tak lagi yang usah-usah, tapi syaratnya ikhlas. Tak ikhlas, buatlah sebesar gunung Uhud pun kau tak akan dapat tengok kebaikan, bahkan kau akan jumpa azabnya pula nanti. Na'udzubillah min zalik. Habis yang kedua, bersetuju daripada menjadikan suatu makhluk. Sama juga nak jadikan satu makhluk, tapi beza masalah kedua dengan masalah pertama ni. Atas jalan dulu dan kemudian bergilir. Dulu kemudian. Tadi serentak, faham? Tadi nak buat benda ni serentak. Tepat pukul 1, 00 minit 00 saat. Tu. Satu masa. Yang ni dah nak buat benda yang sama tapi masa lain lah. Dulu kemudian. Ada jalan tak agak-agak? Mai kita kaji selidik dulu guna akal fikiran. Jangan tidur jawab tu tak tidur lah tu. Kalau dia tidur tak boleh jawab. Kedua-dua iaitu mana pada menjadikan satu makhluk atas jalan dulu kemudian seperti satu Tuhan. Yang pertama, menjadikan satu makhluk itu pada jam 10, pada pukul 10, jam 10, pukul 10. Yang nombor satu nak buat benda ni pukul 10. Dan yang satu lagi itu, mana yang kedua? Yang kedua dah kata ada dua dari Tuhan. Kan? Kan? Orang tanya kan, dia jawab ya. Kan ke tak kan? Betul. Orang tanya kan ya. Kan ya. Kan lah jawapan dia. Jadi kan? Jadi satu Tuhan nak jadikan satu makhluk pada pukul 10. Yang kedua nak jadikan makhluk ni juga tapi pukul 11. Apa jadi? Mai-mai kita selidik kaji tengok. Pada jam 10 dan yang satu lagi itu menjadikan makhluk itu juga pada jam 11 pula. Maka yang menjadi maka Tuhan yang kedua. Dobek dah sikit untuk kita nak mudah faham. Kitab tu betul dah tu. Untuk kita nak faham sendiri baca kat rumah sekarang. Nak baca kat tok laki kita yang tak nak ngaji tu. Lah. Mari. Abang, mari sini. Mek nak baca. Artinya mendapatkan makhluk itu. Jadi maka yang menjadi, maka Tuhan yang menjadikan pada pukul 11 itu dipanggil tahsilul hasil. Apa pula menatang tahsilul hasil ni? Tak pernah dengar. Ni dengar baik-baik. Tahsilul hasil. Kalau dengar kat mana-mana perkataan ni, inilah maksud tahsilul hasil. Makna Melayunya membuat benda yang dah siap. Nak mengadakan benda yang dah ada, menciptakan benda yang dah ada, tu namanya tahsilul hasil. Jadi tahsilul hasil ni benda tak berlaku.
benda tak boleh berlaku, benda tak masuk di akal berlaku tahsilul hasil ni. Nak buat benda yang dah ada. Kalau nak buat benda yang belum ada, itu akal boleh nak membuat, faham daripada perkataan membuat, menjadikan, menciptakan, menunjukkan sesuatu itu berasal dari tiada. Tu baru kata membuat. Kalau dah ada nak buat balik tu bukan membuat dah namanya. Tu baik pulih. Renovate ke kan? Nak membuat ni benda tak ada langsung. Baru buat. Tu panggil membuat. Jadi sekarang ni tadi benda dah ada pukul 10. Yang nombor 1 tu buat. Pukul 10 ada dah benda ni. Ni namanya ni mic on small ni. Tekan beg kuning tak? Ingat saja kan? Ingat saja angkat-angkat benda ni. Tak reti lah kau ni. Tekanlah beg kuning tu. Dapat allowance sikit. Komisen 2-3% jadilah kita. Nak buka kilang tak ada kilang kan tak? Jadi pukul 10 dah ada dah benda ni. Gurau je tu. Tapi betul tu Okey, daripada tak ada dah pukul 10. Tiba-tiba yang nombor 2. Yang nombor 2 nak buat benda ni juga. Bukan nak buat yang lain. Yang ni benda yang dah ada. Ni dia nak buat balik dalam pukul 11. Boleh ke tidak? Tak boleh lah, benda dah ada. Namanya tahsilul Kalau yang nombor 2 nak buat yang lain, tu tak ada masalah. Ada jalan lagi lah. Ini masalah ni nak buat benda yang dah ada ni. Pukul 10 dah ada, lepas tu nak buat balik. Mana boleh. Jadi bila tak boleh, yang kedua tadi yang dikatakan konon-kononnya Tuhan tadi tu, lulus tak kehendak dia? Tak lulus. Lepas tu akal boleh tak terima? Ada yang ada sifat lemah pada yang namanya Tuhan? Akal tak boleh tak boleh terima lah, sebab membawa kepada ada lemah pada Tuhan tu. Baca dulu kitab tu. Baca kitab dulu. Dah nampak jalan cerita tu, baca kitab balik. Dia ngaji tauhid kena macam ni. Dia tak boleh baca kat terbang wallahu alam. Maka yang menjadikan pukul 11 itu namanya tahsilul hasil. Faham dah ya tahsilul hasil? Kita dah lahir belum? Mak kita dah lahirkan kita belum? Balikkan pesan kalau yang ada mak, boleh tak tolong saya permintaan tahun baru ni? Sempena hari lahir saya yang akan datang ni, saya nak minta sangat-sangat mak lahirkan saya balik. Memang menampar dia bagi muka kita. Kau ni makin mengaji makin bengong pula kau ni. Kalau nak lahir adik kita boleh, nak lahir kita mana boleh, kita dah lahir tak? Kalau nak lahirkan lagi sekali namanya tahsil mana boleh, akak tak boleh terima. Kalau nak lahir benda yang belum ada, benda yang belum lahir boleh, haruslah masuknya. Tapi kalau nak lahirkan kita semula, tidak, mustahil tu. Artinya mendapatkan makhluk yang sudah ada, maka lemah ia yang kedua tadi. Apabila lemah yang kemudian itu, yang dahulu, makna yang pertama itu pun lemah juga, maka apabila lemah kedua-duanya itu, nescaya tidak dapat sesuatu daripada makhluk ini. Dah kalau Tuhan tu lemah, tak adalah makhluk ini. Sungguh. Kalau Tuhan lemah, mana boleh ada makhluk? Ni kita ada ni, makhluk ni ada congak-angok dah ni. Kita dah ada ni. Kita ni kan ke makhluk, kita kan dah ada. Jadi adanya kita ini adalah bukti dan dalil yang menunjukkan Tuhan itu mesti bersifat mesti bersifat kuasa. Maknanya mesti Tuhan tu satu. Sebab kalau Tuhan tu dua, berbilang-bilang membawa kepada lemah. Jadi akal tak boleh terima. Dalam masalah yang ni pun akal tak boleh terima ni, sebab membawa kepada lemahnya Tuhan. Membawa kepada lemahnya Tuhan. Dan iaitu tak ada makhluk, Tuhan lemah, tak jadikan makhluk, mustahil, tak boleh terima di akal kita. Kerana makhluk ini ada ia, makna dah ada dengan musyahadah. Musyahadah, apa maksud musyahadah? Pandangan mata kita. Mata kita sendiri dah menyaksikan adanya macam-macam makhluk. Mata kita tu pun sendiri mata kita tu sendiri makhluk. Mata kita makhluk, yang dipandang pun makhluk juga. Sifat pelihat kita pun makhluk. Jadi macam mana nak kata Tuhan tu lemah? Bukti Tuhan tu kuasa ada dah. Bukti Tuhan tu kuasa ada dah, yakni adanya kita makhluk ni.
Bin, boleh faham tak ni? Tak faham tak apa, nanti ngaji lagi, ulang lagi. Ngaji lagi, ulang lagi. Ikut kelas kita. Kitab ni berapa tempat yang kita baca kitab ni? Dekat Bidara Palma 1, dekat Khawarizmi 1, dekat mana lagi kita baca sini? Masjid Putih 1. Banyak tempat kita baca kitab ni. Boleh ikut. Boleh ikutlah macam mana nak ikut. Ngaji secara online ke? Boleh ikut. Benda payah ni kena selalu. Kena lazimkan, kena selalu. Lepas tu rajin buat catatan. Kalau patut rakam, nak dengar balik, saya izinkan, tak ada masalah. Rakam, nanti kat rumah free, sambil minum kopi nak. Nak melihat matahari terbenam dengan sunset. Sunset gitu lah. Ambil dengar kat, tadi baru faham tadi yang kat kelas tadi. Ni sini yang aku terlelap tadi ni. Gitu. Itu guna rakam tu. Bukan saja-saja dah beli handphone mahal-mahal ribu-ribu. Biarlah tolong kita beribadat. Kalau nak buat, tak nak sudah, kita bagi tahu je. Kalau nak cepat dapat, gitu cara ngaji dia. Kemudian kalau begitu, masuk musyahadah di sini pandangan dengan mata kepala. Kalau dalam ilmu tasawuf dia kata musyahadah makna memandang Allah dengan mata hati. Makna mudah bahasanya, hati kita selalu duk ingat Tuhan. Tengok apa pun mengingatkan kita kepada Allah. Alami apa pun mengingatkan kita kepada Allah. Perasaan apa pun mengingatkan kita kepada Allah. Itu musyahadah dengan mata hati. Itu musyahadah kalau dari segi ilmu tasawuf. Hati ni sentiasa mengingat Allah. Cuma bahasa itulah, dia kata memandang kepada Allah dengan mata hati. Dia makan pun kita ingat kepada Allah, kerana Allah yang menjadikan makanan, Allah yang menjadikan rasa pada makanan, Allah yang menggerakkan Allah yang menjadikan pergerakan pada dia itu boleh makan, boleh kunyah dan sebagainya. Itu mengingat Allah dengan mata hati dia. Sehingga dia tak lalai daripada mengingat Allah. Dia tak lalai daripada mengingat Allah sebab banyak benda yang tolong dia mengingat kepada Allah. Kalau begitu, tetaplah Tuhan itu satu jua, tidak berbilang-bilang. Tak berbilang-bilang, tak boleh juga, tak layak juga, tak patut juga nak kata Tuhan tu berbilang-bilang dalam masalah yang kedua ni. Kenapa tak patut nak kata berbilang-bilang? Kerana membawa kepada lemahnya tu Tuhan. Siapa tak faham lagi? Siapa yang tak pernah ngaji tauhid sebelum ni? Jujur angkat tangan nak tengok. Siapa yang tak pernah ngaji kitab tauhid sebelum ni? Tak pernah ngaji langsung. Apa nak malu? Jujur. Tak apa angkat separuh macam tu. Tak apalah. Ngaji sungguh-sungguh, insya-Allah. Ngaji sungguh-sungguh, insya-Allah. Tak apa, walaupun kitab ni dah sampai muka surat 48, ada di tempat lain yang kitab ni awal lagi. Sebab tu follow saya punya TikTok. Kita ada kelas tauhid ni lebih kurang dalam sebulan lebih 30 kali rasanya. Kitab tauhid kita baca. Boleh, insya-Allah ada peluang nak pandai, ada peluang nak faham, boleh follow TikTok kita. Tanya kita punya abang ni, apa nama saya segan kan kata nak promote pula abang nak bagi peluang ngaji. Tak kena bayar pun gelar kita, free je, ngajilah sampai lebam selagi larat. Pukul 11 malam ada, ke 12 malam ada, ikutlah. Asalkan ngaji kat rumah, tak dapat nak datang bertalaki macam ni jauh ke, boleh ngaji secara online, tak ada masalah. Sah juga ilmunya. Syarat jangan buka handphone tapi tidur, tak boleh. Buka handphone orang ramai tidur, tu tak jadi. Boleh ngaji secara online pun tak ada masalah. Sebab banyak tempat kita baca kitab ni. Jangan lemah himmah. Kenapa Allah dekatkan kita dengan ilmu tauhid? Sebab Allah nak bagi kita faham tentang tauhid. Sebab tu Allah pilih kita. Bila Allah nak bagi orang tu faham tentang akidah, Allah akan dekatkan dia dengan ilmu akidah. Cuma kita lah nak kena usaha sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, betulkan niat.
Usaha sungguh-sungguh ngaji, insya-Allah. Dalam hati insya-Allah Allah Maha Kuasa bagi aku faham. Walaupun umur aku dah begini, tidak mustahil, kerana yang memberi faham itu Allah. Jangan lemah hemah, jangan terperangkap terpedaya dengan psikologi daripada syaitan dan nafsu yang konon-kononnya kita ni tak ada peluang nak pandai. Jadi bila kita dah lemah, kita pun tak bersungguh. Awal-awal kita dah set, aku tak boleh pandai, lemahlah kita. Tapi kalau kita set, insya-Allah aku boleh faham, kita akan semangat lain macam sikit. Kemudian masalah yang ketiga, masalah yang terakhir, boleh? Boleh lagi? Okey. Masalah yang ketiga, inilah habis penekanan kita berhenti. Masalah yang ketiga iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju. Ni masih lagi dalam masalah setuju ni. Kehendak sama ni. Iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan lain-lain makhluk. Lain-lain makhluk pula dah. Tadi makhluk yang sama. Ni lain-lain makhluk. Seperti satu Tuhan, makna yang pertama menjadikan langit. Kehendak yang pertama nak buat langit. Dan yang satu lagi itu pula, yang nombor dua nak buat apa pula tu? Nak menjadikan bumi. Tu dengan kehendak masing-masing lah. Tak sama macam masalah utama kedua tadi. Pertama tadi nak buat satu makhluk dalam satu masa, itu yang pertama. Masalah kedua nak buat satu makhluk tapi dalam masa yang berbeza. Settle dah masalah. Yang ketiga ni pula nak menjadikan lain-lain makhluk. Contohnya yang nombor satu nak jadikan langit, dan yang satu lagi pula nak jadikan bumi. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-dua. Lemah juga. Lemah tang mana pula ni? Ni kehendak dah lulus dah ni. Tadi masalah pertama kedua tadi ada yang kehendaknya tak lulus. Ni dah kata yang buat langit dapat buat langit, yang buat bumi dah dapat buat bumi. Lemah tang mana pula? Main-main fikir main. Jangan tidur, sekejap lagi. Jangan tidur. Buka mata tu. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-dua. Kerana dengar baik-baik ni. Kerana Tuhan yang membuat langit, yang nombor satu, kerana Tuhan yang dah buat langit yang nombor satu tadi sudah tidak boleh hendak menjadikan bumi. Yang dah buat langit tadi, dia tak boleh dah nak buat bumi, sebab bumi dah boleh faham tak? Bumi dah ada kerana dijadikan oleh yang satu lagi tadi. Boleh faham? Memang bijak dia orang ni semua, ya Allah. Apa dia orang ni makan tak tahulah ni. Bijak agama ini. Yang baru-baru mengaji pun faham macam dah lama juga mengaji. Masya-Allah. Tu baru tu. Kalau lama kalau lama tak datang dah. Dah pandai, buat apa nak ngaji lagi? Ramai yang macam tu. Buat apa nak ngaji? Dah pandai dah. Dah tak mengaji, rugi dah. Pandai pun mengaji. Sebab tu niat nak mengaji ni sampai mati. Bukan sampai pandai. Sampai mati nak mengaji, sampai orang mengajikan kita. Sampai orang mengajikan kita. Yasin. Pun kalau ada orang mengajikan kita. Mana kita tu? Okey, baik. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kerana Tuhan yang membuat langit sudah tidak boleh hendak menjadikan bumi. Sebab apa pula tak boleh nak buat bumi? Kerana bumi itu sudah ada. Mana datangnya? Tu yang nombor dua tu buat. Dan Tuhan yang menjadikan bumi itu pula lemah nak menjadikan langit. Makna kehendak dia pun tak lulus. Kalau dia nak buat langit tak boleh dah. Langit dah ada, nombor satu dah buat langit dah tu. Macam mana nak buat lagi langit? Jadi lulus tak kehendak? Tak lulus. Yang pertama tadi kehendak nak buat bumi lulus tak? Tak lulus juga. Nampak tak tu? Kerana langit itu sudah ada. Bererti kalau dah macam tu, Tuhan langit tak boleh nak buat bumi, Tuhan bumi tak boleh nak buat langit, bererti Tuhan yang menjadikan langit itu bukan Tuhan ataupun bukan pemilik bumi. Faham perkataan Tuhan? Tuhan ni maksudnya pemilik. Tuhan ni maknanya tuan. Tuhan maknanya tuan, empunya, pemilik, pencipta, pentadbir. Itu Tuhan. Kita ni bertuhankan Allah, makna kita ni empunyanya Allah, pemiliknya kita ni Allah. Tuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan yang menjadikan langit tadi tak boleh nak dipanggil dia tu Tuhan bumi. Sebab bumi bukan dia buat.
Macam mana kalau dia nak ngaku tu dia Tuhan bumi, sedangkan bumi tadi dibuat oleh Tuhan yang satu lagi. Yang satu lagi tu pun tak bolehlah nak dakwa yang dia tu Tuhan langit. Nampak macam main-main Ni bukan main-main tuan. Besar faedah ni dalil akal ni. Kita bukan main-main. Sebab akal kita ni boleh disesatkan oleh syaitan pada macam-macam sudut. Sebab tu dalam bab tauhid ini wahdaniyah diuraikan sehabis-habis supaya tak ada ruang syaitan nak mewaswaskan kita. Nak kata Tuhan ada dua macam mana? Syaitan nak masuk ke mana? Yang ni buat macam ni, yang nombor dua. Dapat jawapan batil, tak boleh. Sebab tu dalam bab wadaniyah ni dia panjang lebar. Sebab akal kita ni, syaitan ni boleh menyesatkan akal kita dengan cara yang halus-halus. Kalau tak fikir sampai habis, barangkali ada orang boleh terima. Bukan ada orang, ramai orang boleh terima. Ada berbilang-bilang tu. Sebab tu dalil akli ni guna dia untuk nak menjadikan dalil dan bukti bahawanya tak boleh terima sama sekali ada Tuhan lebih daripada satu. Masalah ni sebenarnya kalau kita ceritakan kepada orang kafir, kalau dia boleh fikir dengan jujur, dia pun akan tolak fahaman mengatakan ada Tuhan lebih daripada satu. Sebab dia waras. Akal ni mana waras. Orang yang waras dia akan dapat jawapan yang sama. Dia orang tak berfikir, dia tak gunakan akal, dia dah disesatkan oleh syaitan dan nafsu. Sebab tu dia boleh terima adanya Tuhan yang nombor 2, yang nombor 3, yang nombor 4 dan sebagainya. Sebab dia tak faham maksud Tuhan tu. Tuhan ni dia mesti kuasa, dia mesti kehendak dia mesti lulus, tak ada yang lain boleh menahan kehendaknya daripada jadi berlaku. Ini nampak, kalau berlaku dua Tuhan, kalau ada dua Tuhan, inilah masalah dia. Sama ada sama kehendak ataupun lain-lain kehendak. Sebab tu kalau orang bukan Islam, kita nak bagi tahu dia, Tuhan ni ada satu, kau tak boleh sembah yang lain. Dia tak boleh percaya kalau kita buktikan dengan ayat Quran. Memang dia tak percaya Quran. Takkan kita nak kata buat ilahukum ilahu wahid. Acong, Tuhan satu je, Acong. Jangan percaya ada lain. Dia kata mana bukti? Wa ilahukum ilahu wahid. Acong kata salah kau baca tu, tajwid tak kena. Jangan main. Maknanya tak gunalah, sebab dia memang tak percaya pun Quran. Tapi kalau suruh dia fikir, insya-Allah ada jalan dia boleh faham. Cuma dia sombong kan tidak. Kalau dia sombong, dia takkan boleh terima benda yang dia faham. Contoh macam pahaman yang mengatakan tak ada Tuhan. Kan ada pegangan yang tak percaya ada Tuhan kan. Kalau kita tanya bangunan ni ada tak yang buat? Dia kata mesti ada. Mana akal ni betul lah tu. Lepas tu kita kata langit bumi ni ada tak? Ada tak yang menjadikan? Situ dia akan terhenti. Sebab tadi mula-mula dia tak percaya adanya tapi kalau dalam bab meja tadi, awak percaya tak kalau saya cakap meja ni tak ada yang buat? Dia kata mana boleh, mestilah ada yang bikin. Dah ni langit bumi ni tak ada yang bikin. Situ dia terhenti. Tapi kalau dia sombong, dia takkan terima juga. Padahal dia dah faham benda tu. Tapi kalau dia tak sombong, dia akan buang fahaman dia. Mesti ada Tuhan yang menjadikan. Cuma kenal dengan tak kenal. Tapi pegangan tentang ada pencipta tu ada dah dalam diri dia. Kan ada fahaman yang mengatakan tak ada Tuhan, tak ada Tuhan. Cuba tanya ni, mejanya tak ada orang buat. Dia pun tak boleh terima. Dia pun tak boleh terima. Mana pula meja ni ada. Ni handphone ada tapi tak ada kilang yang buat. Dia tumbuh dengan sendiri je handphone. Dia kata mana pula, mestilah ada yang mengeluarkan. Dah kita ni mana keluarnya? Langit bumi ni mana keluarnya? Boleh ke langit bumi ni keluar dengan sendiri? Kalau tadi handphone ni kau tak boleh percaya dia keluar dengan sendiri, kenapa langit bumi ni pula kau boleh percaya boleh keluar dengan sendiri? Sengit ke apa? Gitu. Itu guna dalil akli ni. Orang kata main-main, tu ngaji sifat 20, main-main jikalau main-main, tempeling dengan muka dia sekali. Geram pula kita. Duk fitnah orang mengaji ulama apa nak susah-susah duk buat karangkan kitab ni nak suruh kita faham akidah betul-betul, nak menyelamatkan akidah daripada disesatkan oleh setan nafsu. Dia sedap-sedap kata main-main jikalau Tuhan dua, jikalau Tuhan, tempelingkan dengan kitab ni sekali. Main sini kau sekejap, pangkan sekali. Tu ada jenis begitu nak hasut orang supaya jangan belajar kitab ni. Dia kata jangan ngaji sifat 20 tu, duk main-main jikalau. Apa nak kalau-kalau lagi? Dah, mana tadi?
Tu. Pada menjadikan lain-lain makhluk seperti satu Tuhan menjadikan langit dan satu lagi pula menjadikan bumi. Jadi tak boleh lah nak kata yang langit Tuhan langit nak kata dia Tuhan bumi, nak kata Tuhan bumi nak ngaku Tuhan langit. Tak boleh lah nak ngaku situ. Bererti Tuhan yang menjadikan langit itu bukan Tuhan bumi, dan Tuhan bumi itu bukan Tuhan langit. Betul tidak? Nak balik cepat betul je. Kan tak tahu perangai ni. Kejap tengok jam, kejap tengok jam tu nombor sampai 12 je. Tengok. Jangan ingat kita tengok kita tak nampak mata korang kita tahu. Kita kasyaf. Alah, tak adalah lawak-lawak. Dah sebab memang tu perangai orang belajar. Saya pun macam tu lah juga dulu. Tok Guru ni bila nak sudah baca ni? Perut dah lapar ni Tok Guru. Tok Guru baca lagi pula. Tengok dia. Tengok. Bila kebetulan kita tengok jam Tok Guru tengok kita, dekat masjid pun macam tu, masjid. Kita perhatikan mata dia. Tok Imam, Tok Bilal, dia risau. Jam tedet. Dia dah risau, dia jeling. Kita tengok mata dia. Dah tak tengok kita, dah tengok. Jadi, kejap tengok. Kamu tak kena sembuh je. Sabarlah. Orang bukan nak mengajar sampai ke subuh. Orang pun ada perut, agak lapar nak makan. Dia tahu dia je lapar, orang tak lapar. Macam-macam perangai ngaji tak? Tak apalah. Asal ngaji jeling-jeling lah. Jadi maka kedua-dua itu lemah. Dua-dua tu lemah. Lemah lah. Sebab apa pula lemah? Dah dia takbir bukan sekalian tempat dia takbir langit aja. Yang tu takbir bumi aja. Nak perintah bumi tak boleh, bukan dia punya. Yang bumi nak takbir langit tak boleh, bukan dia punya. Tuhan apa macam tu? Kan kata Tuhan tu Rabbul Alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Kalau dah yang langit-langit yang bumi itu Tuhan sebahagian alam namanya. Bukan pemilik sekalian alam, pemilik sebahagian alam. Hebat tak kalau takbir sebahagiannya? Tak hebat. Yang hebat ni takbir semua. Itu baru hebat. Jadi pemimpin-pemimpin dunia tak payahlah nak sombong dengan pangkat jawatan, sebab bukan semua benda duduk dalam bawah pentadbiran kalian. Kita semua duduk bawah pentadbiran Allah. Dan iaitu lemah, mustahil, kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Dengan musyahadah mata dah tengok dah ada makhluk. Kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Tu dalil lah tu. Makna lepas ni kalau orang kata Tuhan ada dua, dah aku tak percaya. Tuhan mesti satu. Kenapa? Adalah dalilnya. Cuba cerita, minta maaf. Cerita tak boleh. Tapi aku faham tak? Nak cerita tak boleh. Tu ngaji pada ain macam tu. Untuk kita, yang kata orang awam untuk kita faham sudahlah. Mana kalau ada datang setan nafsu duk bisik nak kata Tuhan ada dua, kita akan tolak sebab kita faham dah jalan cerita ni. Mana boleh ada Tuhan lebih daripada satu. Cuma kita lemah nak hurai. Itu dalil ijmali namanya. Faham untuk diri sendiri, lepaskan leher sendiri, bukan untuk menghuraikan kepada orang lain. Cukuplah tu nak menyelamatkan diri kita, akidah kita daripada disesatkan. Tapi kalau boleh hurai itu terbaik. Itu fardu kifayah. Kalau boleh hurai itu fardu kifayah. Tapi untuk faham diri sendiri itu fardu ain. Tak dapat tidak, mesti. Laki perempuan, tua muda, laki bini mesti kena tahu peringkat tu. Kemudian, dan jika kedua kata nak sudah sekejap lagi. Dan jika kedua-dua itu berselisih dan berbalah. Kalau kedua-dua Tuhan tadi itu berselisih dan berbalah, maknanya kehendak lain-lain. Tadi masalah sama dah sudah. Habis dah tu. 3 masalah. Ingat tu. Ingat tu. Yang ni pula kalau dua-dua berselisih, yang ni kehendak lain, yang ni kehendak lain. Satunya hendak menjadikan satu makhluk seperti langit dan satu lagi pula hendak membiasakan langit itu, maka padanya 2 masalah. 2 masalah pula. Dalam masalah ni ada 2 masalah. Huraian yang pertamanya minggu hadapan. Insya-Allah. Jadilah apa banyak-banyak. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
memberikan kepada kita ilmu, kefahaman, ingat, bersungguh, istiqamah belajar, istiqamah mengaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kesihatan, keafiatan yang berkah, dapat kita beribadat, menuntut ilmu, mudah-mudahan dipanjangkan umur yang berkah, diberi rezeki yang halal lagi berkah, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dikabulkan segala doa dan hajat yang tersurat yang tersirat. Mudah-mudahan Allah taala merezekikan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, suami, isteri, anak-anak kita, semua kawan-kawan, jiran-jiran kita yang muslim, kenalan kita yang baru, yang lama, mudah-mudahan mendapat keampunan dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa dipilih oleh Allah, dijemput oleh Allah, dipilih oleh Allah duduk dalam majlis ilmu. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini juga kita doa kepada Allah, mudah-mudahan dan keberkahan majlis ilmu dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala memberikan kemenangan, pertolongan kepada sekalian umat Islam di seluruh dunia yang dizalimi oleh orang kafir. Mudah-mudahan Allah taala memberi kemenangan kepada sekalian umat Islam di mana sahaja mereka berada, dan menghancurkan segala kezaliman orang kafir harbi terhadap orang Islam walau di mana sahaja sekalipun. Amin ya rabb. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi pesanan saya, kalau nak ikut kelas boleh follow, nanti boleh ngaji banyak waktu. Kalau boleh ngaji banyak tempat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'alikutul unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Astagfirullah. Selamat. Jumpa lagi. Masih Maya? Masih Adik? Jumpa lagi. Siap je? Pakcik, sihat je sama je. Doa saya Pakcik. InsyaAllah. Jumpa lagi Pakcik. Jumpa lagi insyaAllah. Masih bang. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Barakallah fiik. Siap Pakcik. Jumpa lagi Pakcik. Jumpa lagi. Pakcik sihat. Awak baju. Terima kasih. Sama. Jumpa lagi insyaAllah. Jazakallah khair. Masih bang. Nak mengaku malu. Apa Saya tu? baru pertama kali. Tak apa. InsyaAllah. Sama-sama kita. Doa saya insyaAllah. Amin. Boleh jumpa lagi. Nanti abang boleh follow saya punya TikTok tanya. Namanya? Tok Pakir. Tok Pakir. Pakir. Boleh nanti lupa boleh. Saya tiap-tiap kali kita ada kelas Zuhur, kelas Maghrib, kelas Isyak. Boleh follow tiap hari insyaAllah. Mengaku malu. Tak apa. Saja sikit je. Terima kasih. Siap je? Jumpa lagi. Jumpa lagi. Sama-sama kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Doa saya je. Doa saya. Halal ke Ustaz? Halal. Jumpa lagi Haji. Minggu ni ada Ustaz? Ada bukit? Minggu ke berapa ni? 3. Ada. Minggu lepas. Baru ni dekat Khawarizmi. Maksudnya? Minta maaf abang ya, itu terkantoi ya bang. Itu lah. Tak larat lah. Tak larat lah. Malam dah standby dah. Pukul 6.30 pun jaga lah kata. Sihat kan? Sihat dah ni nampak. Busy dah pada ni. InsyaAllah. Busy sangat. InsyaAllah. Tak apa. InsyaAllah. Tapi biasa online je. InsyaAllah. Dipermudahkan. InsyaAllah. Sama-sama. Jumpa lagi. Jumpa lagi. InsyaAllah. Saya first time hadir. Oh ya, dari mana? Daripada baca. Tak apalah, alhamdulillah. Nanti follow TikTok saya boleh. Boleh ambil jap. Ni saya punya. Ni saya punya TikTok, boleh follow. Ada TikTok tak? Ada TikTok tak? Kadang ada orang tak ada TikTok tu. Tu, nanti ada. Tu. Nanti boleh ikut kelas. Saya minta tanah. Dia minta tanah. Daripada masjid tanah. Boleh jadi, saya tak ada masalah. Tak ada apa bayaran pun. Boleh insya-Allah, tak ada masalah. Sama-sama insya-Allah. Sama.
Minum dulu. Oh, selop. Tante bawa balik. Ada apa? Dimakan? Okay. Sama-sama insyaAllah. Amin, amin. Ajakkan kawan ngaji ramai-ramai. InsyaAllah. Masih banyak. Okay, salam husband. Ajaklah dia datang sekali. Tak apa, tak apa. Perlahan. Perlahan insyaAllah. Tak apa. Perlahan. Sabar. Sabar je lah. Sabar je lah. Sabar je lah. Boleh ini dalam 10 tahun kau mengaji buka siapa? Kalau ujian kita orang. Insya-Allah. Kita kan selalu ajak orang rumah. Saya tak balik ke sana makcik. Insya-Allah. InsyaAllah. Sabar. Saya cakap rahsianya. Oh, share. Boleh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sama-sama. Apa lagi insya-Allah. Ustaz Nizam. Oh, baru baca boleh. Ustaz Nizam. Oh, ni Google Meet tak apa. Tak kisah. Asalkan banyak ni. Dia nak biasa Jawi. Bagus. Kita pakai Jawi kadang duk tanya muka surat berapa tak dapat cari. Sampai kita pun dah pakai Rumin. Yalah betul. Apa tu? Ubi rebus. Masya-Allah, mana pula datang ubi kat Melaka ni? Orang Melaka. Ubi rebus pula dah, macam-macam sahabat. Makcik, sihat? Pakcik, apa khabar? Pernah esok ada jadi makcik. Jadi makcik besok. Oh, ya ke? Moga sihat afiat makcik. Dimurahkan rezeki, sihat afiat, diberi ilmu manfaat, taufik untuk beramal insya-Allah. Doa. Sama-sama sekali insya-Allah. Satu keluarga diberi keberkahan dalam keluarga insya-Allah. Amin ya Allah. Masuk umur 60. Alhamdulillah makcik, berkah cik, berkah, umur berkah tu. Sama. Alhamdulillah. Ubi rebus lah dia orang ni. Betul dah tu. Bang ni abang tengok je ni bang. Ada? Okey. Minta maaf kawan-kawan ni. Saya nak makan ni. Ada ubi rebus pula dia orang ni bagi. Amin, alhamdulillah. Selalu dapat join berdepan ni, tak dapat adik kita buat hal. Tak apa, sabar je lah. Terima kasih. Boleh. Masya Allah, siapa review? Uda TikTok siapa Uda ni Uda. Masya Allah. Zohor hari ni tak ada kelas Zohor rasanya tak ada kelas ni. Abang ni dah balik belum? Abang Ismail? Mana? Oh, dah balik dah? Ingatkan dia sini lagi. Raya besok Azman masih Azman. InsyaAllah pakat-pakat ngaji. InsyaAllah. Wala wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Jazakumullahu khairul jazaa. Uda TikTok. Uda TikTok. Siapa Uda TikTok ni? Dengan gambar motor ni. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi
صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad. Sama-sama insya-Allah. Okey, saya nak end live dulu. Pagi lagi dah makan gobui ubi. Itulah tu. Tak apalah, tapi tadi sebelum ni tadi dah makan sikit dah, makan nasi sikit dah, agak-agak tak kombong lah ni. Agak-agak tak kombong lah ni. Ubi gobui. Masya-Allah. Ni konongan sambal belacan ni, bismillah. Tak apa boleh. Orang Melaka ni boleh ha. Sambal. Cecah sambal. Cecah sambal. Buat kalian keliru empuk ubi dia empuk. Ubi dia empuk. Masya Allah. Hamba belacan jangan cakap kuat. Ya tak je juga. Azman, belacan tak boleh cakap kuat ni sebab tak ada lesen ni. Belacan nak kena ada lesen ni. Azman. Sambal dia kalau nak sedap makan dengan sambal belacan tak boleh cakap kuat-kuat, nanti kena ban. Masya Allah. Bang sekejap bang. Tak sekejap Macam mana nak buat saya tanam ubi. Masya Allah. Babi. Carilah tanya orang macam mana. Babi memang dia suka menggali kan. Tak ada, saya bukan tak ada niat nak mengeliurkan. Tapi dah ada orangnya kan. Biasa tak ada makan macam ni, dia orang bagi lah. Insya-Allah makcik ni bawa ubi gobui Tanam pokok bunga. Tanam pokok bunga sudah. Ubi nak pergi beli kat pasar. Ni tengah makan ni. Alhamdulillah. Dapat makan Yang belum makan, jangan lupa makan. Masya Allah. Boleh tahan kat podeh ni. Okey, bahau hujan. Betul hujan-hujan memang sedap makan ubi ni. Ubi gobui cocah kelapa kan. Kelapa, letak gula sikit, letak garam sikit. Memang melantun. Ubi gobui makan dengan kelapa. Ini makan dengan sambal. Ni jauhnya. Ubi rebus dengan gula merah. Tu Singapura. Azman, ni ada akak ni duduk Singapura dulu Azman. Ni ada budak Singapura. Ubi rebus rare sini makan dengan belacan. Azman. Ada gajin ni, rakam lah, inilah itulah. Kat Singapura. Ajak duduk Malaysia tak nak. Azman ni. Ajak duduk Malaysia tak nak. Kat dia lah.
Dia buat apa nama dia? Dia punya channel dia? Apa channel dia? Daripada awal itu banyak. Masya Allah. Sedap kan? Alhamdulillah. Malam-malam selalu kat Mana? TikTok tu saya dengar dekat malam tadi Ustaz kat mana tu surau? Ada surau, ada rumah, ada masjid. Rumah. Kalau orang datang rumah. Yang keluar, kalau kata kuliah family tu rumah. Ada 3. Tapi sebenarnya yang Ustaz makan nasi apa? Nasi biryani, nasi apa? Makan nasi berani semalam tu dekat Surau Kuala. Kuala. Yang sebelum daripada tu dekat Masjid Paya Lebar. Nak pergi Lubuk Cina tu. Situ lepas maghrib, lepas tu Kuala. Memang tiap malam ada 2 kelas, lepas maghrib, lepas isyak. Tapi nampak yang malam tu lah yang Ustaz ni saya tengok juga. Malam tu buku Faridah Faridah. Tak Faridah malam. Faridah tengah full. Hold dulu. Tak apa. Okey. Jumpa lagi lah. InsyaAllah. Terima kasih semua yang support. Terima kasih. Jumpa lagi nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.